Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi pertama-tamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah bagi subjek MPU Hubungan Etnik, iaitu Umi Puan Anisah binti Harun, kerana telah banyak memberi dorongan dan juga bimbingan kepada kami untuk menyiapkan slide pembentangan bagi tugasan 3 ini. Sebelum saya membuka tirai pembentangan pada hari ini, seeloknya saya memperkenalkan sedikit biodata bagi ahli-ahli kumpulan saya. Saya sendiri bernama Muhammad Adib bin Nazir, dibantu oleh rakan seperjuangan saya iaitu Atira Sabihah binti Muhammad Hussein dan juga Humairah Fikriyah binti Ramli. Dan pada hari ini kami akan membentangkan satu isu ataupun topik hangat pada masa kini, iaitu usaha kerajaan dalam membentuk masyarakat madani. Sebelum itu kami laporkan 3 isi kandungan ataupun isi utama dalam slide PowerPoint ini, iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua usaha dan kemajuan, dan yang ketiga penutup. Pengenalan berkaitan dengan konsep madani. Apa itu madani? Madani merupakan sintesis gaya Malaysia yang mana melibatkan penggabung jalinan amalan sedia ada dengan kaedah baru yang direka untuk menangani isu-isu baru dan ketidakpastian. Sebelum itu kita tengok kepada menurut Kamus Dewan Bahasa, menurut Kamus Dewan edisi keempat. Madani ini bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan yang melibatkan masyarakat, generasi dan sebagainya. Jadi masyarakat madani ini merupakan satu usaha ataupun satu slogan yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri yang ke-10, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana bermulanya tampuk pemerintahan beliau selepas PRU ke-15 baru ini, beliau telah memperkenalkan satu slogan baru, iaitu Malaysia Madani. Sebelum itu saya akan berikan sedikit makluman ataupun maklumat berkaitan dengan Malaysia Madani, yang mana Malaysia Madani ini terbentuk berdasarkan 6 nilai teras utama, iaitu yang pertama ialah kemampanan, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga daya cipta, yang keempat hormat, dan yang kelima keyakinan, dan yang terakhir ataupun yang keenam ialah ihsan. Jadi setiap nilai teras ini, setiap rukun Malaysia Madani ini telah membentuk satu perkataan ataupun istilah, telah membentuk satu perkataan madani, iaitu setiap huruf dalam rukun ini telah diambil untuk membentuk madani, iaitu M mewakili kemampanan, mampan, huruf M. A mewakili kesejahteraan, D mewakili daya cipta, E mewakili hormat, N mewakili keyakinan, dan I mewakili ihsan, dan seterusnya membentuk madani. Madani diilhamkan berdasarkan konsep kesediaan menerima perubahan dengan mengambil kira saranan segenap lapisan masyarakat dengan hasrat pemulihan melalui reformasi substantif demi Malaysia yang lebih maju dan makmur. Seterusnya kita bergerak pula kepada konsep insani. Konsep insani merupakan satu tunjang kepada pembentukan masyarakat madani, yang mana menurut Kamus Dewan edisi keempat, insani ini merupakan sifat yang berkait dengan nilai kemanusiaan. Seperti yang kita tahu, nilai-nilai sifat-sifat kemanusiaan ini merupakan satu sifat yang perlu ada dalam diri masyarakat dan tidak mengira pelbagai kaum ataupun tidak mengira kulit, tidak mengira warna kulit, tidak mengira hak umur, tidak mengira bangsa, agama dan sebagainya. Jadi sikap ini amat diperlukan dalam diri masyarakat, dalam diri setiap individu untuk membentuk satu manusia ataupun individu yang mempunyai akhlak yang terpuji. Jadi sifat-sifat kemanusiaan ataupun sifat insani ini ialah seperti kesabaran, empati, keprihatinan, tanggungjawab, amanah, jujur, berakhlak mulia dan pelbagai lagi lah.
Jadi, insani ini, perkataan insani ini juga telah digunakan dalam tema Hari Guru pada tahun ini, iaitu pada tahun 2023, iaitu Guru Insani Pemakin Generasi Madani. Okey. Seterusnya, seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membentuk masyarakat madani, dan juga usaha ini telah difokuskan dalam pelbagai sektor ataupun dalam pelbagai bidang, contohnya kesukanan, bidang pendidikan dan juga bidang kebudayaan. Jadi, saya akan memfokuskan kepada bidang kesukanan. Okey, pihak kerajaan untuk membentuk masyarakat madani ini, pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai sukan atau telah menganjurkan pelbagai sukan setiap tahun, yang mana penganjuran sukan ini contohnya di peringkat sekolah, peringkat universiti, sukan rakyat seperti MSSM, Sukma dan lain-lain. Jadi contohnya kita ambil peringkat sekolah. Melalui penganjuran sukan pada peringkat sekolah, contohnya kejohanan olahraga tahunan, yang mana akan diadakan di sekolah, tak silap saya, setiap bulan 8 setiap tahun akan diadakan kejohanan olahraga tahunan, dan juga akan menampilkan atlet-atlet dan juga melibatkan atlet-atlet dari pelbagai kaum. Bagi kejohanan yang diadakan seterusnya, melalui KOT, kejohanan olahraga tahunan tersebut, pihak sekolah akan mencukil bakat-bakat baru untuk dihantar dan juga mewakili sekolah untuk bertanding dalam kejohanan yang lebih besar, contohnya di peringkat daerah, di peringkat negeri dan pelbagai lagi lah. Jadi, melalui penganjuran sukan-sukan ini akan melibatkan pelbagai sekolah, contohnya dari SK, dari SJKT dan juga dari SJKC, yang juga merupakan atlet dari pelbagai kaum, contohnya kaum majoriti di Malaysia, iaitu kaum India, Cina dan Malaysia dan Melayu. Jadi, melalui pelibatan tersebut, dalam sukan ini mereka akan bersaing, murid-murid ini akan bersaing antara satu sama lain, dan juga mereka juga akan berinteraksi, dan dalam arti kata lain mereka akan menambah kawanan. Seterusnya, membentuk satu kedaulatan antara para pelajar, yang mana merupakan satu tunjang dalam membentuk masyarakat madani. Okey, sukan-sukan yang besar yang juga telah dianjurkan oleh pihak kerajaan ialah seperti Sukma, yang mana saya akan bagi sedikit sejarah Sukma, iaitu Sukma ini merupakan sukan Malaysia yang telah dianjurkan ataupun yang telah dikelola oleh Majlis Sukan Negara, yang diadakan setiap 2 tahun sekali di setiap negeri. Iaitu setiap negeri setiap 2 tahun sekali, setiap negeri akan menjadi tuan rumah, iaitu setiap negeri yang berbeza-beza akan menjadi tuan rumah untuk menganjurkan Sukma. Jadi, Sukma ini juga akan melibatkan atlet-atlet dari pelbagai kaum, yang mana hak umur untuk atlet-atlet tersebut adalah difokuskan kepada remaja di bawah umur 23 tahun ke bawah. Okey, seterusnya, melalui penganjuran sukan ini akan mengakibatkan berlakunya percampuran pelbagai etnik, yang mana dapat memupuk perpaduan yang baik. Okay, antara usaha dalam sektor kesukanan yang lain ialah pihak kerajaan juga telah meningkatkan mutu sukan, iaitu dengan menyediakan peralatan yang terkini dan lengkap. Okay, seingat saya dalam Belanjawan 2023, pihak kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 324 juta sebagai satu dana untuk tambah baik kemudahan sukan negara. Pihak kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak 5 juta kepada Yayasan Kebajikan Atlet YAKIB bagi menjaga kebajikan atlet. Seterusnya, pihak kerajaan juga telah merekrut atlet dari pelbagai kaum dan bangsa. Sektor kesukanan ini juga telah melibatkan perekrutan atlet dari pelbagai kaum dan bangsa. Contohnya, saya bagi ialah dari dalam sukan badminton, yang mana pihak BAM ataupun Persatuan Badminton Malaysia telah memberi ruang kepada semua kaum untuk menunjukkan kebolehan.
Jadi, sebenarnya dalam bidang sukan ini, dalam bidang badminton ini, rekrut atlet dari pelbagai kaum telah bermula berdekad yang lalu, yang mana telah menampilkan nama-nama besar dari pelbagai kaum. Contohnya Panch Gunalam yang merupakan atlet dari bangsa India, anak-anak Siddiq yang merupakan atlet dari bangsa Melayu, dan juga yang terakhir ialah Datuk Lee Chow Wei, merupakan nama besar dalam bidang badminton ini, dalam sukan badminton ini, yang merupakan atlet dari kaum Cina, dari bangsa Cina. Okey. Dan hasil usaha ini juga kita telah dapat lihat yang mana pada masa kini BAM telah menggabungkan dua kaum dalam satu acara. Dalam satu acara berpasangan. Contohnya kita dapat lihat ialah atlet nama-nama besar seperti dalam bergu berpasangan lelaki, iaitu Guo Zifei yang merupakan atlet yang berbangsa Cina, dan juga Nur Izzuddin yang merupakan atlet dari berbangsa Melayu. Dan juga dalam acara bergu perempuan yang menampilkan Pelitan dan juga Emtinah dari bangsa India dan juga bangsa Cina. Jadi kita dapat lihat usaha ini telah membawa hasil yang sangat lumayan, yang mana kesemua atlet ataupun pasangan-pasangan yang telah saya berikan tadi telah berjaya membantu negara dengan memberikan pelbagai kilauan pingat dalam kejohanan yang telah dipertandingkan. Okay, sebenarnya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan telah berjaya memberi kesan ataupun mendatangkan pelbagai kebaikan bukan sahaja kepada sektor kesukanan, malahan juga kepada pembentukan masyarakat madani. Yang mana melalui usaha tersebut telah berjaya memupuk integrasi nasional ataupun muafakat antara masyarakat dari pelbagai kaum. Kesan ini juga kita dapat lihat dari segi para penyokong, yang mana mereka akan bersama-sama menyokong wakil kebangsaan untuk bertanding dalam kejohanan-kejohanan yang besar. Dan penyokong-penyokong ini terdiri daripada pelbagai kaum, melibatkan pelbagai kaum. Dan di sini kita dapat lihat semangat yang utuh, semangat perpaduan yang utuh antara masyarakat pelbagai kaum ini menyebabkan kemajuan dalam sektor kesukanan ini semakin meningkat, dan seterusnya menaikkan nama sukan negara kita di persada dunia. Seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada saudari Humairah. Baiklah, terima kasih saudara Adib atas pembentangan isi pertama sebentar tadi. Seterusnya, saya, Humairah Fikriyah, akan membentangkan usaha-usaha kerajaan dalam membentuk masyarakat madani dari aspek yang kedua, iaitu aspek pendidikan. Usaha kerajaan yang pertama dapat dilihat melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar rasmi dan bahasa utama yang digunakan di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, cara paling penting untuk menyatu padukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia ialah melalui penggunaan bahasa kebangsaan. Hal ini demikian kerana bahasa merupakan ejen perpaduan asas dan sewajarnya dipupuk dan diperkukuh sejak kecil lagi. Persis peribahasa Melayu, iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Penggunaan satu bahasa, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dan persefahaman di antara satu kaum dengan kaum yang lain dapat diwujudkan tanpa menimbulkan rasa curiga. Lebih-lebih lagi, apabila langkah ini dirasakan mampu mempercepatkan lagi perpaduan dan rasa harmoni antara etnik di negara ini. Oleh hal yang demikian, pelajaran bahasa Melayu perlu ditekankan dalam kurikulum sekolah dan program pembelajaran prasekolah. Dengan ini, murid-murid akan dapat belajar dan memahami bahasa Melayu dengan lebih baik.
Selain itu, penggunaan bahasa Melayu boleh diterapkan melalui program dan aktiviti di sekolah yang memfokuskan kepada bahasa kebangsaan. Sebagai contohnya, program seperti Minggu Bahasa Kita di mana pihak sekolah atau secara spesifiknya daripada panitia atau Persatuan Bahasa Melayu mengadakan pelbagai acara yang berkaitan dengan bahasa seperti pertandingan pidato, berbalas pantun, kuis bahasa, penulisan dan banyak lagi. Tujuan utama acara-acara tersebut dianjurkan adalah supaya para pelajar dapat meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata serta kosakata bahasa Melayu mereka. Di samping itu, mereka boleh menyedari bahawa betapa indah dan pentingnya bahasa kita melalui program tersebut. Kesan daripada program itu, bahasa Melayu bukan sahaja mampu menyampaikan pelbagai ilmu, malahan ia juga memikul tanggungjawab yang besar sebagai bahasa kebangsaan bagi mewujudkan kesatuan kaum di Malaysia. Buktinya yang jelas ialah dengan adanya pertandingan syarahan dan ujian bertulis bagi sekolah-sekolah jenis kebangsaan iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC dan juga SJKT serta pertandingan pidato bahasa Melayu antarabangsa. Ini membuktikan bahasa Melayu menjadi bahasa yang boleh dipelajari dan dituturkan oleh sesiapa sahaja. Justru itu, pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan menjadi satu identiti bagi masyarakat madani di Malaysia sehingga mampu dijadikan sebagai model perpaduan dunia melalui penggunaan satu bahasa. Usaha kerajaan yang seterusnya pula dapat dilihat melalui penggunaan kurikulum kebangsaan. Kurikulum ialah satu rancangan pendidikan yang terkandung dalamnya segala ilmu pengetahuan serta kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang telah menjadi pilihan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Di Malaysia, penggunaan kurikulum di sekolah adalah sama iaitu berdasarkan kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan merupakan satu lagi ciri dasar pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk mewujudkan kepribadian ke arah pembentukan perpaduan kaum di negara kita. Kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan yang terbaru iaitu kurikulum standard sekolah rendah KSSR digubal dengan tujuan untuk membangunkan modal insan yang berilmu pengetahuan di samping menerapkan nilai-nilai murni seperti semangat patriotik dan sikap saling menghormati. Bagi pendidikan sekolah menengah yang masih menggunakan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM pula, ia merupakan kesinambungan kurikulum sekolah rendah yang menekankan pendidikan yang seimbang dan bersepadu. Melalui kurikulum yang sama, asas perpaduan dapat dipupuk semenjak dari alam persekolahan lagi. Pendedahan awal ini mampu memupuk semangat patriotisme yang tinggi, terutamanya melalui subjek sejarah ataupun sivik dan kewarganegaraan. KSSR dan KBSM dirancang untuk mencerminkan keinginan falsafah dan matlamat pendidikan kebangsaan dalam usaha untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang sempurna dan mempunyai kepribadian yang tinggi seperti berakhlak mulia, bertanggungjawab, setia kepada negara, memberi sumbangan kepada kemajuan negara serta mempunyai semangat perpaduan dan integrasi nasional yang tinggi antara kaum. Integrasi nasional antara kaum adalah antara aspek yang penting yang perlu ditekankan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa ini. Tanpa semangat perpaduan antara kaum, pembentukan masyarakat madani pasti akan terjejas dan akhirnya akan menyebabkan berlakunya konflik dan perpecahan kaum. Baiklah, beralih kepada usaha yang ketiga
iaitu sistem persekolahan dan hak pendidikan yang sama rata kepada semua murid. Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak bagi setiap manusia dan hak dasar setiap warga negara seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan mengenai hak asasi manusia di Malaysia, iaitu dalam Perkara 12. Pada asasnya, laporan Razak telah menjadi rujukan sebagai dasar pendidikan kerajaan sehingga kini dan bahasa Melayu telah menjadi bahasa penghantar di semua peringkat sekolah. Selain itu, semua pelajar dapat belajar bersama-sama di institusi yang sama menggunakan kandungan kurikulum yang sama. Sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya yang disyorkan oleh penyata Razak adalah dianggap sebagai salah satu asas sistem pelajaran kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan negara. Sebagai contohnya, mata pelajaran sejarah diperkenalkan dan memainkan peranan penting ke arah matlamat pembangunan. Melalui pelajaran sejarah, diharapkan dapat membina semangat perpaduan dan perasaan hormat menghormati, terutama dalam masyarakat yang berbilang kaum, agama dan adat resam. Sukatan pelajaran yang seragam membolehkan pandangan dunia, iaitu world view, setiap kaum di Malaysia hampir sama dan tidak mewujudkan perselisihan dalam persefahaman. Rancangan kerajaan untuk menyeragamkan kurikulum di sekolah-sekolah telah diperkukuhkan lagi dengan mewujudkan satu sistem peperiksaan yang seragam. Sebagai contohnya, peperiksaan awam seperti Sijil Pelajaran Malaysia, iaitu SPM, memberi peluang kepada semua pelajar tidak mengira latar belakang kaum dan agama untuk mendapat taraf pendidikan dan persijilan yang sama. Dengan adanya sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam, pelajaran para pelajar tidaklah terganggu apabila terpaksa berpindah sekolah. Langkah ini juga boleh menolong proses menyatupadukan pelajar berbilang kaum di samping mewujudkan kepribadian yang sama. Sehubungan dengan itu, proses menerapkan masyarakat madani dari aspek pendidikan juga menjadi lebih mudah untuk dicapai. Usaha yang terakhir dapat dibincangkan di sini ialah melalui pelaksanaan sekolah wawasan. Sekolah wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. Di bawah konsep ini, 2 atau 3 buah sekolah rendah berlainan aliran diintegrasikan dan ditempatkan dalam kawasan yang sama. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambungkan antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghujung ataupun lebih dikenali sebagai linkway. Penempatan beberapa sekolah dalam satu kawasan sebegini dapat dijadikan landasan terbaik untuk mewujudkan integrasi kaum kerana murid-murid perlu berkongsi menggunakan prasarana serta kemudahan seperti padang dan kantin bagi membolehkan mereka berinteraksi serta berkomunikasi di antara satu sama lain. Matlamat sekolah wawasan ini adalah untuk memperkukuhkan hubungan dan perpaduan pelbagai kaum di kalangan para pelajar aliran sekolah rendah kebangsaan dan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Antara contoh sekolah wawasan yang telah ditubuhkan oleh kerajaan ialah Kompleks Sekolah Wawasan Pekanbaru, Parit Buntar, Perak, Kompleks Sekolah Wawasan USJ 15 Subang Jaya, Selangor dan juga Kompleks Sekolah Wawasan Tasik Permai, Pulau Pinang. Oleh itu, konsep sekolah wawasan merupakan satu kaedah yang terbaik bagi merealisasikan masyarakat madani dan menghapuskan tembok pemisah serta mengurangkan jurang yang wujud di antara pelbagai kaum di Malaysia. Dapat disimpulkan bahawa keempat-empat isi yang telah dibentangkan sebentar tadi cukup membuktikan keberkesanan usaha kerajaan bagi membentuk masyarakat madani melalui aspek pendidikan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dapat memudahkan pelajar untuk berkomunikasi di sekolah. Seterusnya, kurikulum pendidikan yang seragam membolehkan pelajar berkongsi idea, berinteraksi dan bekerjasama. Selain itu, hak pendidikan sama rata memberi peluang kepada semua murid untuk belajar bersama-sama. Dan yang terakhir sekali,
Penubuhan sekolah wawasan berfungsi untuk mewujudkan persekitaran murid pelbagai kaum saling berinteraksi sebagai salah satu usaha kerajaan dalam membentuk masyarakat madani bermula dari peringkat pendidikan rendah lagi. Okey, itu sahaja daripada saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh saudari Atirah yang akan mengemukakan isi yang ketiga. Terima kasih kepada sahabat saya Humaira. Okey, saya akan menerangkan tentang isi seterusnya, itu berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh kerajaan melalui kebudayaan. Seperti yang kita sedia maklum, Kerajaan Malaysia telah menjalankan pelbagai usaha dalam pembinaan jati diri dan integrasi nasional dari aspek kebudayaan. Antaranya ialah dasar kebudayaan kebangsaan, penerapan nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian, dan juga kerajaan telah menganjurkan majlis rumah terbuka. Kita lihat kepada isi yang pertama, iaitu dasar kebudayaan kebangsaan. Penggubalan dasar kebudayaan kebangsaan amatlah penting bagi sesebuah negara yang membangun dan juga yang mempunyai penduduk berbilang kaum seperti negara kita, negara Malaysia. Penggubalan dasar ini perlu dibuat dengan mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara ini sebagai pusat pertemuan serta pusat tamadun dan perdagangan sejak 2000 tahun yang lampau. Peranannya sebagai sebuah pusat pertemuan telah melahirkan proses interaksi, pengenalan, penyerapan dan penerimaan pelbagai unsur-unsur yang sesuai kepada kebudayaan asas rantau ini dari pelbagai unsur-unsur kebudayaan dunia. Pembangunan kebudayaan kebangsaan bagi negara-negara yang baru merdeka amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatu padu. Usaha-usaha pembentukan kebudayaan kebangsaan Malaysia adalah bertujuan untuk mencapai 3 objektif penting, iaitu yang pertama, mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Yang kedua ialah memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan, dan yang ketiga ialah memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan serta kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Penggubalan dan pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan adalah perlu bagi negara Malaysia yang sedang membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza-beza. Dasar ini juga dapat menjadi garis panduan dalam membentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Kita beralih kepada isi kedua, iaitu penerapan nilai budaya dan warisan. Seperti yang kita tahu, negara kita terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India yang merupakan kaum utama yang ada di Malaysia ini. Oleh hal yang demikian, masyarakat boleh mengaplikasikan dan berkongsi budaya kaum mereka itu sendiri dengan kaum lain dari aspek seperti pemakaian, aspek pemakanan dan juga peradaban. Kita lihat kepada aspek pemakaian. Pada zaman kini, sudah ramai wanita bukan Melayu yang memakai baju tradisional orang Melayu, iaitu baju kurung, ke majlis-majlis rasmi ataupun bukan rasmi. Bukan itu sahaja, di universiti juga ramai yang memakai baju kurung untuk menjalani pengajian mereka. Misalnya dalam kalangan pelajar perempuan, yang ramai yang gemar memakai baju kurung untuk ke kuliah. Mereka berasa sangat selesa dan menganggap baju kurung ini merupakan pakaian yang sopan dan cantik. Dari segi pemakanan pula, semua kaum di Malaysia boleh
berkongsi citarasa mereka kerana pelbagai makanan dapat diterima oleh masyarakat Malaysia. Misalnya kita dapat lihat kepada makanan India seperti roti canai dan thosai juga semakin diminati oleh kaum-kaum yang bukan hanya kaum India sahaja. Di kedai makan pada zaman kini, ramai pekerja Malaysia, terutama pekerja Melayu yang mahir membuat roti canai dari pelbagai jenis dan juga rasa. Dari segi peradaban pula, masyarakat Melayu juga banyak memperkenalkan adab-adab orang Melayu kepada kaum-kaum lain seperti kaum Cina, kaum India dan kaum lain yang ada di Malaysia ini, ataupun sebaliknya. Contohnya melalui perkongsian peradaban di sambutan hari perayaan bagi kaum masing-masing. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengenali dan memahami serta menghormati adab bagi setiap kaum yang mereka amalkan. Okey, seterusnya, kerajaan juga telah menganjurkan majlis rumah terbuka. Semasa kerajaan mengadakan majlis rumah terbuka, seluruh rakyat negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum memberi komitmen yang tinggi. Mereka menghadirkan diri dan berhubung dengan antara satu sama lain dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan juga bangsa dan juga latar belakang mereka. Interaksi antara kaum dalam majlis sebegini dapat memperkasakan lagi hubungan antara kaum di Malaysia. Kita dapat lihat di sini, kemajuan negara kita bergantung kepada perpaduan kaum, seperti kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh. Perpaduan kaum juga dapat dipupuk melalui aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang memerlukan setiap kaum mengambil bahagian dalam setiap aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Cara ini dapat memupuk semangat kerjasama dan saling bantu-membantu antara satu sama lain di kalangan masyarakat di Malaysia. Keharmonian seperti ini senang terhapus melalui sikap yang mementingkan diri sendiri, di mana dapat dilihat kian tertanam di dalam jiwa masyarakat kini. Seterusnya kita lihat kepada keberkesanan. Walaupun usaha-usaha ini telah memberikan sumbangan penting dalam pembinaan jati diri dan integrasi nasional, terdapat juga cabaran yang perlu dihadapi. Misalnya, ketegangan etnik kadang-kadang masih lagi berlaku dan juga ada isu-isu kebudayaan yang perlu diselesaikan dengan lebih efektif. Selain itu, kesedaran dan penghayatan terhadap kebudayaan lain mungkin berbeza di kalangan individu dan juga kumpulan. Oleh itu, keberkesanan usaha-usaha ini bergantung kepada kesediaan masyarakat untuk terbuka terhadap kepelbagaian budaya, komunikasi yang efektif di antara semua pihak serta komitmen terus dari pihak kerajaan dan masyarakat dalam memupuk integrasi nasional. Okey. Sebagai penutup, kesimpulannya, usaha-usaha kerajaan ini perlulah seiring dengan kerjasama rakyat dalam menjayakannya. Tanpa kerjasama kedua-dua belah pihak, usaha yang dijalankan ini pasti tidak mencapai tujuan dan juga objektif yang ditetapkan. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyokong dan membantu merealisasikan usaha-usaha kerajaan dalam mencapai integrasi nasional dan juga membina jati diri serta negara bangsa yang ada di Malaysia ini. Ini merupakan rujukan yang telah kami buat
Setakat ini saja pembentangan daripada kami bagi subjek MPU 3122 Hubungan Etnik. Sekian, terima kasih.